Christine Su, 4 kali MDRT dan 2 kali Court of the Table akan berkongsi tajuk beliau, iaitu rahsia yang tidak diketahui 97% ejen insurans. Apakah perancangan yang anda telah rancang bagi mencapai matlamat anda? Adakah kita mencapai MDRT, COT atau TOT secara nasib atau kebetulan? Kita haruslah memberi tumpuan sepenuhnya bagi memastikan kita mencapai matlamat kita. Betul tak? Senaraikan gol tahunan, bulanan, harian dan apa yang sepatut kita lakukan pada masa sekarang yang dinamakan the power of now. Salam sejahtera kepada MDRT dan bakal-bakal MDRT. Saya berasa amat berbesar hati dan bangga diberikan kesempatan untuk berkongsi pengalaman dengan anda semua. Sebelum menceburi dalam bidang insurans, saya telah menceburi dalam bidang lakonan dan berimpian untuk menjadi seorang pelakon yang terkenal. Tetapi, ia tidaklah semudah seperti mana yang saya sangkakan. Ingatkan boleh jadi Fasha, tapi tak boleh, kan? Okey. Pada masa yang sama, kesusahan kedua-dua ibu bapa saya telah mendorong saya mencuba apa sahaja untuk mengubah nasib keluarga saya. Pada mulanya, saya hanya ingin mencuba nasib dan main-main dalam bidang insurans. Memegang perasaan dan sikap ingin cuba dan lihat apa yang saya telah mencapai. 6 tahun dalam bidang insurans, saya telah mencapai 4 kali MDRT dengan 2 kali COT. Marilah kita ketahui apa yang rahsia 97% ejen insurans yang tak tahu. Rahsia pertama, sepatutnya kita kena buat perancangan. Kalau kita gagal merancang, kita sebenarnya merancang untuk gagal. Kita seharusnya mempunyai wawasan dan gagasan tidak kira dalam jangka masa yang pendek, pertengahan ataupun panjang. Kalau you set MDRT, you kena go for MDRT. Look for that. Break it down. Adakah kalian melakukan sesuatu bagi mencapai wawasan anda? Ada tak kita buat apa-apa planning? Kita sepatutnya kalau buat planning, kita kena ikut. Setiap tahun, pada hari jadi klien saya, ataupun sambutan hari raya kan, saya akan membuat kad ucapan khas kepada klien saya. Kalau seboleh-bolehnya, saya akan menyampaikan kad tersebut dengan sendiri. You boleh nampak dekat situ adalah gambar customer saya, yang di mana saya membuat lukisan khas, hadiah kepada customer saya. Dia post dekat Facebook. Dekat situ kita boleh dapat reputasi. Nampaknya sangat remeh, tetapi impaknya sangatlah besar. Lepas tu diorang akan memperkenalkan adik-beradik dan sahabat handai kepada saya. Dari segi psikologi, seseorang pelanggan itu dapat merasai keikhlasan kita untuk melindungi dan menghargai mereka. Pada masa berjumpa dengan mereka, saya akan turut menyerahkan polisi review, polisi summary lah kan, yang menyatakan perlindungan yang sedia ada. Depends macam mana kita buat dengan cara, you buat total up. Sum, you tunjuk kat dia. Dan minta dia cek semula butir-butir yang penting dalam polisi tersebut. Contohnya, nama, ejaan nama, nombor telefon, jumlah perlindungan yang sedia ada. Oleh sebab kadar inflasi yang semakin meningkat pada setiap tahun, family diorang mesti akan tambah ahli keluarga yang baru kan. Jadi, saya akan memberikan cadangan dan pencerahan bagi mereka meningkatkan kadar perlindungan mengikut bajet diorang. Dalam bidang insurans, kita kena ingat, aset kita yang paling besar adalah modal insan, human capital. Kan, kalau tak ada orang, macam mana kita nak buat sales? Jadi, kita sepatutnya mengekalkan silaturahim dan semangat ukhuwah dengan setiap orang di sekeliling kita. Rahsia nombor 2, pengetahuan.
Seseorang ejen sepatutnya menguasai ilmu dalam apa-apa sahaja yang berkaitan dengan insurans supaya klien yakin terhadap kita. Ini sangat penting tau apabila kita bertemu dengan klien yang sangat cerewet dan high profile. Bila dia tanya kita, kita mesti kena jawab dengan yakin. Kalau tak ada, habis. Sebab peluang hanya datang sekali, ingat. Lepas tu, saya akan senaraikan kepentingan insurans seperti perlindungan hayat, pendidikan, persaraan, pendapatan boleh guna dan simpanan. Kita kena tengok dekat situ. Kita suruh dia list down dari 1 hingga 6. Apa yang lebih penting? Mengikut daripada situ, kalau dia letakkan, contoh dia rasa perubatan tu lebih penting. Jadi kita first, polisi kita sell, kita boleh masukkan medical card. Tetapi, kalau customer saya yang, contohlah, kalau customer saya yang mempunyai anak yang ramai, lepas tu bajet dia tak ada, isteri dia yang bekerja suri rumah, kalau dia letakkan medical card sebagai keutamaan, saya akan nasihatkan supaya beliau meletakkan perlindungan hayat sebagai keutamaan. Kenapa macam tu? Mesti orang pelik kan? Kenapa you tak letak hospital sebagai keutamaan? Kita kena ingat, kita ada lagi pilihan untuk masuk ke hospital kerajaan. Kita kena tahu, malang tak berbau kan? Kematian boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi saya akan minta dia explain kat dia, kenapa pentingnya insurans hayat kepada family dia. Takkan kita meninggal, kita nak tengok bini kita dengan anak-anak kita seksa kan? Okey. Daripada tadi 6 polisi kan, seterusnya kali kedua you pergi jumpa customer, you boleh ikut kali kedua, polisi ketiga, polisi keempat, apa yang kita boleh jual. Melalui kira macam tu, saya pernah close satu case 450,000 premium. Dan inilah yang boleh shoot saya menjadi COT. Sebab kita kena pandai buat perancangan untuk customer kita. Yes, this is very important. And then, pengiraan yang tepat. Macam mana kita nak kira pengiraan yang tepat untuk family dia? Bayangkan kalau dengan anak-anak dia kan, yang banyak, kita tanyalah dia, berapa bajet dia? Lepas tu berapa komitmen yang sepatutnya dia bayar tiap-tiap bulan? Jadi daripada situ, kita kira berapa perlindungan yang sepatutnya dia ada. Daripada situ kita boleh tahu, contoh dia kata sebulan bil yang dia bayar tu sepatutnya 2,000 kan. Jadi kita kena tengok anak yang paling kecil tu. Kita kira daripada situ sebab kita nak menjaga seorang anak sampai umur dia 25 tahun. Jadi daripada situ kita kira sebulan 2,000, you darab dengan 12. Maksudnya setahun dia perlukan 24,000. Jadi daripada anaknya 2 tahun. Sampai umur 25, jadi gap dia, shortfall dia 23 tahun. You darab. At least yang dia kena ada. Itu pun tidak termasuk lagi inflasi. Lepas tu, saya akan memberi idea kepada customer. Pendapatan yang tidak dijangka. Sediakan payung sebelum hujan. Ni yang saya akan bagi tahu customer saya. Saya akan berkongsi idea dengan dia orang. Macam mana dia orang boleh dapat pendapatan melalui pampasan insurans tadi kepada waris pemegang polisi. Sebagai contoh, katakan klien yang mempunyai insurans hayat sebanyak 10 juta tadi. Tiba-tiba, klien tersebut meninggal dunia. Saya akan mencadangkan cara untuk menjana pendapatan yang tidak dijangka dengan pampasan tersebut tadi, 10 juta tadi. Jadi, saya akan minta klien tu, dia letakkan 10 juta pampasan tadi kan, letak dekat trust fund ataupun letak dekat FD. Ni akan generate, katakan interest rate adalah 4%. Dia akan generate income yang tidak dijangka sebanyak 400,000 setiap tahun. Dengan 400,000 tu, apa yang dia boleh guna untuk generate? Jadi kita sell idea. Kita sell idea kepada dia orang supaya dia orang nampak kenapa dia perlukan 10 juta tadi. Supaya
kalau berlaku apa-apa, pampasan tadi dia letak dekat FD, dia tak perlu sentuh pun pokok. Dia hanya pakai interest tadi untuk generate income. You can see that. Lepas tu, pampasan tadi kan, dia boleh digunakan untuk apa? Keperluan pendidikan, sebagai modal perniagaan, ataupun kecemasan, tanpa berhutang kepada sesiapa sahaja. Jadi, you rasa idea mana yang you akan conquer? Jadi kita praktiskan. Menggunakan satu idea yang you rasa you yakin boleh close case. Jadi praktiskan selalu. Yang penting kita kena jumpa. Jumpa orang untuk pergi cakap. Okay? Praktiskan mana satu yang you rasa idea tu yang boleh pakai. Ingat, practice makes perfect. Sekian, terima kasih.